السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الوافي، بسم الله رب السماوات والأرض، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربط الربوط وربطنا إياك نعبد وإياك نستعين. أما بعد. Al-Mukarram, tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah. Pertama sekali bersama-sama kita merafakkan sebenar-benar kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurniaan kesihatan, diberinya kita kesempatan sekali lagi berkunjung hadir ke taman di antara taman-taman syurganya, dan mudah-mudahan kita adalah tergolong di kalangan sebagaimana yang disabdakan oleh junjungan tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yanzur ila al-muta'allimin wal mustami'in, man ahabba an yanzur ila utaqa'illahi minan nar falyanzur ila al-muta'allimin wal mustami'in. فوالذي نفس محمد بيده ما من متعلم ومستمع يمشي بابع كتب الله له بكل قدم عبادة سنة. Barang siapa di antara kita yang cinta, suka melihat akan orang-orang yang dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala, falyanzur ilal muta'allimin wal mustami'in, maka lihatlah akan kamu orang-orang yang belajar dan mendengar majlis ilmu. Fawallazi nafsi Muhammadin biyadihi, demi jiwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, berada di dalam qabdahnya, berada di dalam kekuasaannya. Tidaklah orang-orang di kalangan yang menuntut ilmu dan mendengar majlis ilmu, tidak lain dan tidak bukan maka Allah catatkan bahwasanya setiap langkahan kakinya itu bernilai ibadah selama setahun. Wa bunya lahu bi kulli qadamin madinatun fil jannah. Allah bangunkan setiap langkahan kaki itu menuju majlis ilmu, mendengar majlis ilmu. Setiap langkahan kaki itu ada nilai, ada harganya yang sangat hebat di sisi Allah. Di antaranya Allah bangunkan sebuah bandar di dalam syurganya yang penuh cahaya bergemerlapan. Hebat tuan-tuan. Jadi yang hadir majlis ilmu, dengar majlis ilmu, apatah lagi kemudian menyebarkan majlis ilmu, ikhlas beribadah tuan-tuan dengan ilmu yang diperolehinya dan berkongsi-kongsi, maka hebat. Golongan orang-orang ini sangat hebat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man فلن يقبل منه
agama selain daripada agama Islam. Barang siapa yang mencari hidup selain daripada cara hidup orang-orang Islam. Barang siapa yang mencari ilmu selain daripada apa yang dianjurkan oleh Islam. Barang siapa yang mencari kaedah mengatasi apa jua masalah yang membelenggu kemelut, yang membelenggu apa sahaja permasalahannya dalam ruang lingkup kehidupan kita ini, siapa yang mencari selain apa yang dianjurkan oleh Islam, yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya tidak diterima daripadanya, dan di akhirat kelak mereka berada di kalangan orang-orang yang rugi tuan-tuan. Jadi hari ini lantaran kerana doa-doa kita diangkat oleh Allah di antara doa-doa kita itu, maka kita yakin inna du'a wal bala bainas samai wal ard yaqtatilan wa yarfa'u du'a wal bala qabla anzil. Sesungguhnya doa itu berada di antara langit dan bumi. Kedua-duanya itu berperang di antara satu dengan yang lain. Doa dan bala bencana perang, tuan-tuan. Kat mana peperangan itu berlaku? Di antara langit dan bumi. Wa yadfa'u du'a wal bala, doa berupaya menolak bala bencana qabla anzil, sebelum bala bencana itu turun. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan apa sahajalah yang dihadapi saat ini, maka kita balik semula kepada ajaran yang dibawa oleh junjungan tercinta, dan kerana jawapan itu ada di dalam Al-Quran sebagai mukjizat tuan-tuan, yang memansuhkan kitab-kitab samawi yang sebelumnya itu. Jadi kalau kita lihat pada ayat 33 surah Al-Ahzab, kita lihat ayat 33 surah Al-Ahzab tuan-tuan, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ tathira. Wa qarna fi buyutikun. Bunyi macam qarna, jumlah 333 jumlah pesakit Covid dikaitkan tuan-tuan dengan ayat ini. Ada yang kata jangan suka-suka tafsir tuan-tuan. Bukan nak tafsirkan pasal perkataan qarna itu bunyinya hampir sama dengan perkataan corona sebenarnya. Dalam ilmu Al-Quran bukan saja ilmu tilawah, bukan saja ilmu tahfiz, bukan saja ilmu tawhani, tarannum, tapi ada ilmu tadabbur. Ada beberapa ta dalam pengajian Al-Quran ini. Jadi bukan nak melihat perkataan corona itu bunyi sama. Waqarna pun tak ada kena mengena dengan corona. Tapi waqarna itu membawa maksud duduk tetap, qarar. Sebab tu orang bertarannum dia ada nada qarar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau tak boleh tetap duduk kat situ, tak jadi suara tarannum itu. Qarar. Suruh duduk tetap di mana? Fi buyutikun. Di rumah-rumah kamu. Kenapa tempoh hari direhatkan tuan-tuan kita di rumah dalam tempoh masa yang lama, yang panjang? Allah suruh buat apa? Fi buyutikun itu, duduk di rumah. Kenapa direhatkan? Bahkan rumah Allah itu, masjid-masjid yang ada di sekitar direhatkan. Kerana wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kerana ada para wanita tuan-tuan di luar sana berhias-hias, bersolek-solek yang bukan kepada hak mereka, bahkan menjadikan surau dan masjid juga halaqah, dan aurat masjid itu tidak dijaga. Dengan auratnya tuan-tuan, maka Allah rehatkan. Kerana apa? Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kamu bertabarruj
Tabarruj ini ilmu sains pun ada belajar juga anak-anak kita. Buruj. Kalau buruj itu menjadi panduan para pelaut, tuan-tuan, yang berada di lautan luas itu menjadikan buruj itu panduan hala tuju mereka, kemana destinasi mereka nak tuju. Tetapi kerana bertabarrujnya para wanita ini, kerana wanita solehah adalah hiasan dunia, tetapi apabila wanita itu talihah, tidak, tuan-tuan, tidak salihah, tuan-tuan, maka tuan-tuan duduk rumahlah kita, tuan-tuan, berbulan-bulan tempoh hari. Bukan pasal itu saja, kerana yang kedua, dikaitkan para wanita ini yang bertabarruj seperti wanita jahiliyah yang terdahulu. Dan kemudian lihat pula firman Allah, wa aqimnas shalah. Duduk di rumah tempoh hari, Allah berpesan sebenarnya menegur kita agar memperbanyakkan, tuan-tuan, wa aqimnas shalah, dirikan solat bersama ahli keluarga kita. Kerana kita kata madrasati ke madrasati baiti jannati, tuan-tuan, kita kata rumah kita syurga kita. Maka adakah, tuan-tuan, terbangunnya sebuah syurga kalau tidak kita bangun, tuan-tuan, ada kesempatan masa yang panjang, bahkan boleh solat di sepertiga malam itu. Adakah kita bangun membangkitkan anak-anak kita, ahli keluarga kita, para isteri kita? Wa aqimnas shalah. Bahkan ada peluang menjadi imam interim, tuan-tuan, imam interim, imam solat sunat tarawih tempoh hari. Wa atina zakah, diduga pula, tuan-tuan, adakah kita membayar zakat? Zakat fitrah itu, tuan-tuan, kita bayar ataupun tidak? Ataupun kita menjadikan zakat itu, tuan-tuan, sebagai satu hutang yang bertangguh untuk masa akan datang? Pasal bayar online, dia kata tak ada feel tu bayar online, tuan-tuan, tak feel good, dia kata, tak seronok, tak jumpa amil, dia kata. Sedangkan beli yang lainnya boleh online, beli baju online, kasut online, bayar zakat online, dia kata tak boleh. Sedangkan hari ini maklumat di hujung jari, bahkan tak kira generasi dan golongan hari ini boleh online, tapi tak bayar, bertangguh, tuan-tuan, bahkan berhutang dengan Allah. Ditegur, wa atina zakah wa atina Allah, dan taatlah kamu kepada Allah dan para rasulnya. Innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlil bait. Itu adalah doa-doa kita. Jadikan ayat ini, tuan-tuan, ayat 33, kerana doa ini dibaca dalam wirid tahlil kita. Kita pergi rumah orang, pasal apa? Allah nak bersihkan, tuan-tuan, apa yang ada di rumah orang yang kita hadiri untuk majlis tahlil itu. Jadi maksudnya tak bidak tahlil, jelas. Itu baru buat sikit gitu, tuan-tuan. Pasal kita datang rumah orang tu, pasal nak lakukan proses penyucian, bukan saja zahirnya, tetapi suci batin. Jadi rupanya kita duduk tempoh hari pasal Allah sayang kita, wa yutahhirukum, pasal Allah nak bersihkan diri kita. Jadi tuan-tuan, lihat pula ayat yang ke-34, wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Jadi tuan-tuan hadirin yang dimuliakan, tempoh hari kita duduk kat rumah, lepas kita solat, ajar anak bab wuduk, kan, bab tahar, tuan-tuan. Kemudian kita ajar anak kita, wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatin. Kita mengajar anak-anak kita membaca Al-Quran. Dah lama tak dengar anak kita baca, cuma dengar dari cikgu laporan anak tuan dah pandai baca Quran, alhamdulillah. Kerana kita tak berkesempatan waktu untuk mengajar, kita serahkan kemampuan para guru mereka. Jadi tempoh itu sebenarnya cukup untuk kita tahu. Kemudian min ayatillah wal hikmah. Sebelum itu bergaduh pasal hadis dhaif, bahkan hadis dhaif, tuan-tuan, tak boleh diterima katanya. Bukankah ada masanya wal hikmah tempoh hari lepas baca Quran, beli satu buku online pun boleh. Cari buku hadis yang sahih. Ada nak berdebat pasal hadis dhaif begini begitu, tuan, tak selesai. Jadi duduk wal hikmah, baca tahlil dalam keluarga. Kenapa, tuan-tuan? Jawapannya ada pada ayat yang ke-35. Ayat 35, tuan-tuan, boleh jadikan dalam doa tambahan kita. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat wal hafizin
والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Jadi tuan-tuan, untung kita sesungguhnya orang-orang yang Islam, muslimin dan muslimah, lelaki yang Islam, perempuan para wanita yang Islam, lahir raya untung kita dari Islam. Naikkan satu tangga, jadi orang yang beriman. Tengok tingkatan dia ada 10 tuan-tuan. Naik kategori orang beriman di kalangan lelaki dan perempuan. Naik satu tangga lagi, wal qanitina wal qanitas, orang yang taat setelah mendengar majlis ilmu dia taat. Buktinya dia telah berikrar Allahu Akbar. Rukun qauli yang pertama gitu tuan-tuan. Allahu Akbar. Rukun qauli tuan-tuan yang kita angkat tangan kita didahului dengan niatnya itu tuan-tuan. Kita dah declare Allah Maha Besar. Tak ada lagi yang lebih besar. Bahkan corona pun tak besar. Tak ada lagi yang lebih besar. Pasal dah declare Allah Maha Besar. La ma'bud bihaqqi. Bihaq yang sebenar-benar tuan-tuan, pengabdian kita adalah haknya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. La mustahiq lil ibadah. Jadi yang berhak untuk kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak besarlah yang lain-lain. Kemudian was-sadiqin was-sadiqat. Naik tangga tingkatan makam kehidupan kita dekat dunia ni tuan-tuan. Jadi orang yang benar. Kerana belajar benda yang benar-benar berlaku, tiada yang benar-benar tuan-tuan. Selain daripada memang semuanya benar. Naik tingkat seterusnya was-sabirin. Allah nak duga kesabaran kita. Innallaha ma'as-sabirin. Dengan jalan apa? Salah satunya ada pasti solat. Was-sabirin was-sabirat. Kemudian wal khashi'in wal khashi'at. Allah suruh tunduk, merendah diri. Apabila ditimpa bala bencana ini, maka Allah tentu nak tunjukkan kekuasaannya. Maka wal khashi'in wal khashi'at. Wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat. Wahai orang-orang kaya yang di luar sana, bukankah telah dinyatakan dalam sebuah hadis qudsi, kam min siraj atfa'athu rihul hawa, betapa banyaknya lampu-lampu yang telah dimatikan kerana hembusan angin. Banyak tuan-tuan. Antara faktornya lain tuan-tuan, apabila berlakunya bencana, wa kam min 'abid afsadahul 'abd. Betapa ramai yang orang yang beribadah tetapi celaka kerana ibadah yang dilakukan. Sum'ah, takbur, tuan-tuan. Rasa semuanya dah betul. Bukan yang tuan-tuan yang bercakap ni lah, tuan-tuan. Wa kam min ghani afsadahul ghina. Betapa ramai orang yang kaya dicelakakan kerana kekayaannya tempoh hari diuji oleh Allah. Adakah kamu mendengar tangisan kelaparan anak jiran tetangga kamu, masyarakat kamu? Apa fungsi kamu sebagai orang kaya? Kerana dalam hadis qudsi ini bala bencana berlaku ada 7 perkara tuan-tuan, sebabnya golongan manusia kan. Wa kam min sahih afsadatul afiyah. Betapa ramai orang yang sihat tetapi celaka kerana kesihatannya. Setelah diberi masa tempoh sihat tuan-tuan, masjid dan ruang lingkupnya terbuka luas, silakan. SOP ini tuan-tuan, apabila perintah ulil amri maka sami'na wa ta'na, jalan ringkasnya itu. Tetapi soalannya, kesihatan itu dibuat untuk apa? Maka min sahih afsadatul afiyah. Ramai orang yang celaka kerana keafiatan. Allah beri masa. Wa kam min alim, bahkan orang yang alim afsadahul ilm. Betapa ramainya orang yang alim tetapi celaka kerana kealiman. Sibuk berbahas, bergaduh tuan-tuan. Tak ada natijah yang sepatutnya diambil. Bergaduh, berhujah. Wa kam min jahil, dan betapa ramainya orang-orang yang bodoh. Ada ruang masa, Allah beri kesempatan waktu menuntut ilmu, percuma. FOC, free of complimentary, Jawa ngomong. Percuma. Surau masjid, percuma. Pasal dana itu daripada masyarakat dan dipulangkan balik kepada masyarakat. Wa kam min jahil, ramai orang yang jahil tetapi celaka kerana kejahilannya yang berterusan itu kerana tak mahu menuntut ilmu. Sedangkan manusia yang diberi kebebasan sebenar-benarnya oleh Allah adalah orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu kerana belajar itu wajib, pandai tak wajib. Itu guru saya katalah.
Belajar wajib. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim, wajib. Pandai tak wajib. Kalau pandai, bonus. Contohnya. Tapi jangan menunjuk pandai. Jadi pada bencana. Saya diberi masa sampai dipahamkan tadi ada bisikan-bisikan, bukan bisikan halus sebenarnya, bisikan yang sampai 12.45 saja. 3 minit masih kecederaan. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fa'alat ummati 15 khaslatan halla bihal bala. Daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, apabila umatku melakukan 15 perkara ini, maka itu mengundang bala bencana Allah dan apa yang sedang berlaku ini. Qila wa ma hiya ya Rasulullah? Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Iza kana al-maghnama du'ala. Pertama, tuan-tuan, apabila harta sesebuah negara hasil masyhurnya dikuasai, dimanipulasi oleh para pemimpin mereka, para pemerintah mereka, conquer. Itu pertama. Yang kedua, wal amanatu maghnama. Apabila amanah itu dijadikan sebagai satu keberuntungan. Pegang amanah, wah dia kata have a lot of chances, dia kata banyak peluang ni, dia kata aku nak pegang amanah. Sedangkan ancaman kata Allah melalui hadis Nabi ini. Wa kam kemudian dinyatakan wal amanatu maghnama waz zakatu maghrama. Zakat dijadikan sebagai hutang. Tangguh. Tak apalah, dia kata nanti boleh bayar sekaligus, dia kata. Kemudian tuan-tuan, wa ata'ar rajul zawjatah. Berapa ramai para suami yang mentaati isterinya pada perkara-perkara yang tidak dibenarkan. Tempoh hari banyak mengaji Quran ke banyak tengok drama maghrib-maghrib, tuan-tuan. Suami tengah nak angkat takbir, tuan-tuan, Allahu Akbar, mula ajak isteri, jom solat berjemaah. Allahu Akbar, bang dah mula bang. Dia kata 7 hari main kucing tahimu, apa tajuk. Dah mula bang. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. They join together. Tuan-tuan, dugaan. Jadi tuan-tuan, kalau ketaatan yang itu, tuan-tuan, itu ketaatan yang membabi buta. Kemudian wa'aqqa ummah. Betapa ramainya anak-anak yang menderhakai ibu mereka. Wa barra sadiqah, tetapi mentaati, mengikuti, menuruti jejak langkah kawan-kawan mereka. Kawan WhatsApp dengan ajakan secara terus, ibu jom solat, nanti dulu lama, tetapi apabila tuan-tuan menjawab, tuan-tuan, handphone di tangan mereka itu kan segera on the spot. Wa barra sadiqah wa jafaa'a. Betapa ramai ayah-ayah yang mengajak anak untuk bersolat berjemaah ataupun solat di rumah berjemaah tempoh hari. Betapa ramainya anak yang menolak ajakan ayah, tetapi sama juga dia mengikuti ajakan kawannya, itu lebih utama. Wartafa'atil aswatu fil masajid. Kenapa dilihatkan tempoh hari masjid, dan tak mustahil akan datang juga, tuan-tuan, kerana aswat, suara di masjid itu ditinggi-tinggikan, bukan dengan bacaan Quran dan sebagainya, tetapi pertelikahan dan pergaduhan sesama umat Islam di dalam masjid. Wartafa'atil aswatu fil masajid. Hinggar-bingar, huru-hara kerana bergaduh. Isy'adha, gaduh. Tapi bukan di sini. Di sini taman damai, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kemudian wa kana za'imul qaumil ladzi, tuan-tuan, arzalahu, diangkat seorang pemimpin di kalangan orang-orang yang rendah akhlak, diangkat jadi pemimpin. Dan panjang lagi, tuan-tuan, tapi masa dah terlebih. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat muslimin muslimat, terus buat conclusion, tuan-tuan. Jadi lihat ayat 33 surah yang ke-33, juzuk yang ke-22, ayat 33 surah Al-Ahzab hingga ayat 35. Itulah panduan apa yang sedang berlaku. Maka itu juga pedoman untuk kita kembali kepada Allah. Tuan-tuan, ada tingkatan-tingkatannya. Kemudian tingkatan yang ke-10 sebagai kesimpulannya adalah wazzakirin Allah katsira, wazzakirat. Orang tingkatan yang paling tinggi dalam kehidupan rupa-rupanya, tuan-tuan, adalah orang yang ingat kepada Allah di kalangan lelaki dan perempuan, membawa maksud jangan tinggalkan halaqah zikir
Kalau tidak ada keperluan-keperluan mendesak yang lainnya, kerana disitulah nanti buktinya makanan kita di akhir zaman bukan KFC, bukan McDonald, bukannya roti canai 3 keping, tapi makanan kita adalah zikir-zikir ketika munculnya bukan para dajjal itu tuan-tuan. Jadi jangan tinggalkan halaqah zikir kalau tidak ada keperluan-keperluan yang mendesak. Itu pesanan penaja rancangan hari ini tuan-tuan. Jadi terkasar bahasa terlanjur bicara, terlajak masa tuan-tuan. Mohon maaf yang saya minta. Mudah-mudahan bertemu di dalam masa diakhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sallallahu